Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Ramadan Karim buat seluruh umat Islam di Malaysia yang sedang berpuasa dan yang sudah berbuka puasa hari ini. Untuk 1 Ramadan 1441 Hijriah, saya Jufazli Syekh Ahmad, penganalisis politik bebas yang paling famous dalam negara Malaysia. Saya ingin mengulas berkenaan dengan tindakan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyambung semula dan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia daripada wabak penyakit coronavirus. So, perkara pertama yang saya ingin ulas berkenaan dengan komplain masyarakat Malaysia, segelintir masyarakat yang tidak tahan untuk berkurung di dalam rumah, yang tidak tahan untuk diperintahkan oleh kerajaan Malaysia supaya stay at home. Saya secara peribadi, secara objektif, secara rasional, saya menyokong 200% dasar dan polisi Kerajaan Perdana Menteri ke-8 Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kenapa? Perkara pertama adalah sebab nyawa. Nyawa masyarakat Malaysia ini belum lagi terjamin 100% boleh bebas daripada coronavirus. Kerana krisis coronavirus global ini masih tidak menemui satu pun vaksin yang berkesan untuk imunisasi badan kita semua, bosku. Maka disebabkan vaksin untuk coronavirus ini masih belum ditemui di seluruh dunia, maka wajarlah dan wajiblah untuk Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Segelintir masyarakat yang jahil, mereka memikirkan tentang isu ekonomi, isu pekerjaan, isu keuangan, isu duit. Di bulan puasa ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya faham orang fakir miskin tidak ada pekerjaan, tidak ada sumber pendapatan. Tetapi saya ingin tegaskan di sini, untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin di dalam negara Malaysia, terutamanya warga negara Malaysia, kita semua mendapat bantuan daripada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bantuan prihatin, bantuan sara hidup iaitu BASA. Kita dapat bantuan daripada pelbagai insentif keuangan. So, saya kira alasan rakyat Malaysia tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang tidak ada duit, alasan ini tidak boleh diterima akal. Kerana Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin memang menetapkan bantuan keuangan itu adalah untuk April dan bulan Mei. Sebagai contoh, bantuan prihatin diberikan secara berperingkat. Untuk bantuan RM1,600, RM1,000 didahulukan untuk bulan April. Untuk bulan Mei akan disusuli dengan bantuan cash RM600. Untuk bantuan keuangan bagi pendapatan RM4,000 ke atas, ada bantuan cash money prihatin RM1,000 Malaysia. Untuk anak-anak bujang dapat bantuan RM800 Malaysia, dan orang bujang yang tidak ada pendapatan RM800 dibayar RM500 untuk peringkat pertama. Peringkat kedua RM300. Untuk bujang yang ada pendapatan RM4,000 ke atas, dia dapat bantuan RM500 sebulan. Dia dapat bantuan peringkat pertama RM250 Malaysia. Selain daripada insentif keuangan sebegini, kita ada KWSP. Kita ada bantuan BASA. Kita ada bantuan zakat. Kita ada bantuan kebajikan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Adalah tidak masuk akal apabila orang-orang fakir miskin, orang-orang miskin yang mendapat bantuan prihatin, yang mendapat bantuan BASA, yang mendapat bantuan kebajikan, yang mendapat bantuan daripada institusi zakat, yang mendapat insentif keuangan KWSP yang boleh dikeluarkan bermula bulan Mei. Dan permohonan online akan dibuka pada 1 Mei 2020 sehingga seterusnya.
Dan bagi aku sebagai rakyat Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas, alasan tidak ada duit ini tidak boleh diterima akal. Alasan mahu bekerja ini tidak boleh diterima akal, kerana menjaga nyawa dalam krisis coronavirus global ini adalah jauh lebih penting daripada bekerja, daripada cari duit di luar sana. Kecuali untuk beberapa sektor perniagaan dan sektor kerajaan. Itu boleh. Sebab itu kepada lebih 30 juta rakyat Malaysia, jangan kasih bodoh kerajaan. Jangan kasih bodoh yang di Pertuan Agong. Jangan kasih bodoh rakyat Malaysia. Kerana kita semua mendapat bantuan keuangan daripada kerajaan Malaysia. Kita duduk rumah berkurung, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi duit, bayar duit. Apa yang kau cakap tak ada duit? Ini tidak boleh masuk akal. Saya ni pun dapat bantuan prihatin, duduk dalam rumah boleh dapat RM500, boleh dapat RM800. Kau duduk dalam rumah boleh dapat bantuan cash RM1,600. Yang tidak gembira ini adalah orang-orang kaya. Kau orang kaya, kau banyak duit dalam akaun bank kau. Kau banyak syarikat-syarikat kau yang syarikat besar tu, yang banyak keuntungan dia sebelum ini bertahun-tahun. Amat mustahil kau tidak ada duit. Amat mustahil kau tidak ada duit simpanan. Dan alasan rakyat Malaysia yang mengecam dan mengutuk kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya pelanjutan PKP ni tak patut dan tak wajar. Dan saya ingin menegur kepada Najib Razak terutamanya. Dia ada memberi komen. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berhak untuk melanjutkan PKP jika tidak ada bantuan keuangan kepada rakyat Malaysia. For your information, Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, saya ingin mengingatkan, kami rakyat Malaysia ni dapat bantuan keuangan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. 1,001 bantuan keuangan. Orang yang tak bersyukur, orang yang bodoh, orang yang bengap, rakyat Malaysia yang tidak faham tentang masalah coronavirus ni, dia mahu mati sebab coronavirus, dia tidak mahu duduk dalam rumah. Itulah masalah rakyat Malaysia. Itulah masalah kau, Najib Razak. Aku pelik Najib Razak ni. Dia ni sebenarnya sebahagian daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi cara dia tu membatu api kepada rakyat Malaysia memang pelik. Samalah dengan pembangkang dalam Pakatan Harapan, termasuk Anwar Ibrahim dan macam-macam Pakatan Harapan yang sangat bijaksana. Tak boleh panggil bodoh, tak boleh panggil bangang, sebab ini bulan Ramadan. So aku berpuasa, aku punya mulut ni. So saya ingin tegaskan kepada Najib Razak, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, kepada macai-macai totok Pakatan Harapan yang bijaksana di luar sana, adalah perkara yang terpuji bagaimana kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat efektif, sangat tegas mengawal pergerakan rakyat Malaysia supaya nyawa kita semua tidak melayang oleh wabak penyakit coronavirus. Ini adalah satu dasar dan polisi yang terbaik di peringkat antarabangsa. Dan negara Malaysia antara negara yang paling advance, yang paling tegas, yang paling menekankan keselamatan nyawa rakyatnya jika dibandingkan dengan negara Indonesia, negara Amerika Syarikat, negara-negara maju yang lain yang tidak ada kesedaran, termasuk negara Jepun. Untuk makluman Najib Razak, macam-macam totok Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakyat Malaysia yang jahil, yang tidak tahu tentang kepentingan menjaga nyawa. Di negara Jepun, negara yang maju, rakyat Jepun yang kau cakap masyarakat yang ada nilai dan moral itu, aku nak bagi tahu dengan rakyat Malaysia, tahap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan di peringkat antarabangsa negara Malaysia antara top 1. Aku nak bagi tahu. Dan perkara ini mempengaruhi statistik dan data positif coronavirus yang semakin menurun dalam negara Malaysia. Bagaimana statistik dan data prospek coronavirus crisis dalam negara Malaysia dalam keadaan yang terkawal. Sebab itu, saya sebagai penganalisis politik bebas, saya sangat-sangat bersetuju dengan tindakan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang masih menyambung semula dan melanjutkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Saya tidak terkejut Perintah Kawalan Pergerakan ini disambung sehingga bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos, bulan Oktober, bulan November, bulan Disember, selagi tidak ada vaksin coronavirus. Sebab ini adalah realiti krisis coronavirus global. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini bukan perkara main-main. Perkara ini bukan direka-reka oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, oleh kerajaan Malaysia untuk sengaja mewujudkan coronavirus. So, teori-teori ini tidak boleh diguna pakai dalam negara Malaysia. Tengok negara Indonesia, negara Jepun, negara Amerika Syarikat dan negara lain.
bagaimana rakyat mereka secara majoriti tidak ada kesedaran untuk menyelamatkan nyawa mereka daripada wabak penyakit coronavirus. Kerana bagi mereka, coronavirus itu adalah Illuminati, adalah Freemason, adalah rekaan semata-mata, adalah halusinasi, hanyalah untuk menakut-nakutkan masyarakat global. Dan ini adalah teori yang salah kepada masyarakat-masyarakat negara maju maupun negara tidak maju seperti Jepun, seperti Amerika Syarikat, seperti negara Indonesia yang jauh terkebelakang, ketinggalan daripada usaha negara Malaysia mengawal coronavirus. So tuan-tuan dan puan-puan, alasan untuk bekerja, alasan untuk cari duit, alasan ekonomi ini tidak boleh diguna pakai dalam apa-apa krisis wabak penyakit global, apa-apa isu besar darurat di peringkat antarabangsa. Kerana nyawa itu lebih penting daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin membenarkan rakyat Malaysia mencari duit berjuta-juta ringgit di luar sana, tetapi nyawa melayang kerana coronavirus. Saya kira Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dipersalahkan oleh majoriti rakyat Malaysia. Saya masih ingat pada peringkat awal coronavirus masuk dalam negara Malaysia, rakyat Malaysia marah. Mana Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kenapa tidak membuat satu usaha dasar dan polisi yang jelas untuk membasmi masalah coronavirus, untuk nyawa rakyat tidak melayang? Tetapi setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, rakyat Malaysia marah pula sebab sudah lama berkurung dalam rumah, bosan duduk dalam rumah, boring dalam rumah, tidak dapat jumpa orang tersayang. Dia cakap kerajaan ni bodoh, kerajaan yang gila. Sebenarnya bukan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang bodoh, bukan kerajaan yang gila suruh kau duduk dalam rumah, tetapi kau sebagai rakyat, sebagai masyarakat Malaysia punya kesedaran yang sangat rendah. Kau mahu nyawa kau mati dalam keadaan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu menyelamatkan nyawa kita semua. Kitalah rakyat yang bodoh, kitalah rakyat yang gila sebab berusaha bersungguh-sungguh. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, doktor-doktor di hospital kerajaan dan swasta dalam negara Malaysia, nurse-nurse berusaha keras, polis dan tentera menjaga keselamatan nyawa kita semua. National interest hari ini bukan tentang duit tuan-tuan dan puan-puan. National interest untuk masyarakat Malaysia bukan tentang mengumpul duit dan bekerja lagi. Tetapi national interest hari ini sudah berubah apabila nyawa kita semua jauh lebih penting untuk diselamatkan. Kalau nyawa kita selamat untuk 2020 ni, tahun 2021 kau bekerjalah macam robot 24 jam, kau carilah duit sampai ke lubang tanah, sampai tengah-tengah lautan, kau carilah duit berjuta-juta ringgit. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan larang. Polis Diraja Malaysia tidak akan larang. Tentera Malaysia tidak akan larang. Tetapi perkara ini, kita rakyat Malaysia tidak tahu membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan orang-orang yang gila, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, di musim bulan Ramadan ni, dia mengamuk, tidak ada bazar Ramadan. Dia mengamuk, tidak ada solat tarawih. Dia mengamuk, tidak ada berbuka puasa beramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan masa untuk honeymoon kepada rakyat Malaysia. Ini adalah musim coronavirus nyawa melayang. Dan tugas tanggungjawab kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, indikator yang wajib dipenuhi oleh beliau adalah menjaga keselamatan nyawa rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira negeri. Sebab itulah national interest yang difahami oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang difahami oleh Yang di-Pertuan Agong, yang difahami oleh Raja-Raja Melayu, yang difahami oleh para ulama dan mufti dalam negara Malaysia, yang mana menjaga nyawa dalam Islam adalah wajib, sedangkan bekerja, mencari duit, mencari rezeki, perkara ini bukan wajib dalam keadaan krisis wabak penyakit antarabangsa. Semangatnya aku ni mengajar rakyat Malaysia. Sebab itu adalah salah mana-mana pemimpin dalam Pakatan Harapan, mana-mana pemimpin dalam kartel Datuk Seri Najib Razak, mana-mana masyarakat yang jahil, yang tidak tahu matlamat Perintah Kawalan Pergerakan. It is very simple. Saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas, mudah memahami. Matlamatnya adalah untuk menjaga nyawa kita semua, supaya umur kita panjang, supaya selepas ini apabila kita masih hidup sehingga tahun 2021, kita boleh mencari duit dan bekerja seperti biasa, boleh melancong seperti biasa, boleh berpuasa di bulan Ramadan seperti biasa, boleh sambut hari raya seperti biasa, boleh pulang kampung seperti biasa, jumpa orang tersayang, keluarga tersayang, mak bapak tersayang, adik-beradik tersayang, isteri tersayang, suami tersayang, semua kau boleh buat. Tapi kalau hari ini kita masyarakat Malaysia mempunyai mentaliti bodoh, mentaliti jahil, tidak ada kesedaran, seperti bangsa Jepun, bangsa Indonesia, bangsa Amerika Syarikat, yang terburu-buru
yang takut kebulur, yang takut tidak ada duit. Mereka takut untuk mengorbankan ekonomi negara dan masyarakat mereka. Memang untuk menyelamatkan nyawa ini, kita perlu meletakkan prioriti. Kau mahu nyawa atau kau mahu duit cari kerja beribu-ribu ringgit, berjuta-juta ringgit di luar sana? Saya telah diajar oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mana satu kau mau pilih? Kau mahu kerja atau selamatkan nyawa kau daripada coronavirus? And sebagai rakyat yang rasional, of course saya pilih nyawa saya untuk diselamatkan daripada coronavirus. Dan kita patut memuji dan kita perlu memberi kredit kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dasar dan polisi ini adalah sangat-sangat efektif untuk menyelamatkan nyawa kita semua daripada wabak penyakit coronavirus. Orang yang membangkang secara bangang Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah orang-orang yang mahu cepat mati. Kumpulan-kumpulan politik atau kumpulan NGO atau kumpulan masyarakat sivil yang membangkang Perintah Kawalan Pergerakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, yang memberi 1001 alasan, tak ada duit lah, nak bekerja lah, nak jumpa keluarga lah, nak sambut Ramadan beramai-ramai lah, nak solat tarawih lah. Benda ini tuan-tuan dan puan-puan, inilah kumpulan-kumpulan kecil yang mahu mati cepat oleh coronavirus kerana mereka fikir coronavirus ini adalah permainan, adalah rekaan semata-mata. Dan pemahaman teori sebegini akan membunuh mana-mana kumpulan yang tidak mahu mengikut perintah kerajaan. Dan wajarlah bagaimana kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Polis Diraja Malaysia dan tentera. Saya menyokong usaha polis dan tentera menangkap beratus-ratus orang, beribu-ribu orang setiap hari dalam peringkat ketiga dan peringkat keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Kerana orang-orang yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan ini keluar tanpa keperluan, berjalan tanpa keperluan, mereka ini memang layak untuk ditangkap, untuk dipenjarakan, untuk didakwa di dalam Mahkamah Malaysia kerana mereka tidak memahami tentang national interest. Untuk menjaga nyawa majoriti rakyat Malaysia ini jauh lebih penting menjadi agenda kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang di Pertuan Agong sebentar tadi ada mengeluarkan kenyataan bahawa baginda yang di Pertuan Agong menyokong sepenuhnya tindakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ini adalah usaha yang cukup luar biasa. Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini tidak efektif dan tidak proaktif seperti Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik secara sah oleh Yang di-Pertuan Agong pada 28 Februari 2020 yang lalu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya sebagai penganalisis politik bebas, rakyat yang mahu berpolitik musim PKP, ahli politik yang mahu mempolitikkan Perintah Kawalan Pergerakan ini, orang-orang ini tidak layak untuk menjadi rujukan kita dalam keadaan menjaga nyawa jauh lebih penting daripada berpolitik. Dan saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zahid Hamidi, kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan ahli-ahli macai totok parti Pakatan Harapan, menjaga nyawa kita semua adalah jauh lebih penting daripada agenda politiking. Nampak Amerika Syarikat bagaimana Donald Trump dan kerajaan Republikan berpolitik dengan Nancy Pelosi dan pembangkang Demokrat. Bagaimana di Indonesia berpolitik, rakyatnya berpolitik, semua barang mau dibangkang. Lihat di Jepun, negara maju yang kononnya attitude bangsa Jepun itu bagus, sebenarnya tidak bagus. Menurut laporan BBC News dan CNN, bagaimana bangsa Jepun hari ini bermasalah besar sehingga perintah darurat kerana kerajaan Jepun tidak dapat mendidik bangsa Jepun untuk tahu betapa bahayanya coronavirus. Dan saya ingin memuji kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan Malaysia 24 jam memberi ringkasan mesej, menghantar mesej kesedaran kepada nombor-nombor telefon peribadi rakyat Malaysia di seluruh negara untuk stay at home, untuk menjaga kebersihan dalam keadaan wabak penyakit coronavirus. Dan ini adalah satu usaha yang cukup terbaik dan luar biasa oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang patut dipuji oleh penganalisis politik bebas yang cukup kritikal seperti saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin ulang semula untuk isu PKP ini. Saya tetap menyokong sepenuhnya usaha kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan nyawa
lebih 32 juta rakyat Malaysia daripada wabak penyakit coronavirus dengan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan yang lebih panjang supaya rakyat boleh mencari rezeki yang lebih banyak untuk tahun 2021. Kita punya mindset, kita punya kefahaman sebagai rakyat. Kita perlu sedar, menjaga nyawa kita adalah satu perkara yang mulia di dalam sisi agama. Tidak kira Islam, tidak kira Kristian, tidak kira Hindu, tidak kira Buddha, tidak kira Yahudi, ataupun yang tidak ada agama. Usaha untuk menjaga nyawa, menjaga kesihatan daripada wabak penyakit coronavirus ini adalah perkara yang sangat-sangat wajib dan nombor satu kepada seluruh manusia di dunia ini, bukan sahaja kepada Malaysia. Dan hanya orang yang bijaksana, yang pandai, yang cerdik, yang rasional, yang tidak emosi, jadi jahil, dia faham tentang usaha kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. So, saya mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi tahniah kepada kepimpinan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang membuat keputusan atas kepentingan menjaga nyawa rakyat, lebih 32 juta nyawa rakyat Malaysia. Ini adalah satu perkara yang perlu dihebahkan kepada seluruh masyarakat, bahawa nyawa lebih penting daripada duit. Kerana dalam keadaan kita duduk dalam rumah, kita orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin, kelas pertengahan, diberikan bantuan insentif keuangan oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengecualian pembayaran pinjaman, pengecualian pembayaran kad kredit, pengecualian pembayaran kereta, pembayaran pinjaman rumah untuk tempoh 3 sehingga 6 bulan. Tidak ada mana-mana negara di dunia ini yang melaksanakan insentif keuangan yang lengkap dan sempurna seperti kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam keadaan Amerika Syarikat sedang struggle untuk memberi pengecualian pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman apa sahaja kepada rakyat Amerika Syarikat. Di Indonesia tidak ada insentif berdasarkan sistem perbankan seperti pinjaman rumah, pinjaman peribadi, membayar loan kereta, membayar loan rumah. Tidak ada, tuan-tuan dan puan-puan. There is only Malaysia, the government of Tan Sri Muhyiddin Yassin, the smart of the government in this world, yang memang dia tahu, dia bagi semua insentif-insentif keuangan untuk penangguhan pembayaran pinjaman. Hatta kau nak bayar bil elektrik, ada dia punya promotion price. Hatta nak bayar bil air, ada negeri dan ada kerajaan pusat cakap tak perlu bayar air. So, apa lagi alasan rakyat Malaysia ni nak bagi alasan bodoh-bodoh? Menjaga nyawa kita ni bagus kita disuruh duduk dalam rumah tau. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi suruh kita bunuh diri dekat coronavirus tengah-tengah jalan, barulah betul kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu salah. Tengok bagaimana Tun Dr. Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan mengatasi masalah coronavirus di peringkat awal. Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan mengarahkan kita berjalan merayu-rayu di luar sana tanpa ada kawalan pergerakan. Is it good? It is not good. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini perbezaan antara kerajaan baru dan kerajaan lama. Sebab itu, saya tabik spring dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei 2020. Ini adalah yang terbaik untuk kita semua tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. This is not a political decision, but this is about national interest. This is about national punya hak, punya tanggungjawab. Ini adalah people interest, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya ingin tegaskan sekali lagi, bukan itu sahaja kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi kefahaman, memberi insentif keuangan. Akan tetapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga menjual harga minyak petrol dan diesel yang sangat-sangat murah dalam sejarah baharu ekonomi politik negara Malaysia. Hari ini, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin menurunkan harga minyak diesel, harga runcit. Dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengekalkan harga yang sangat murah kepada petrol RON 95 dan RON 97. Harga petrol RON 95, RM1.25 1 liter dalam keadaan krisis coronavirus. Kita boleh beli belanja makan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, untuk beli perbelanjaan rumah untuk makan dan minum secara bulanan, menggunakan petrol RON 95 RM1.25 1 liter.
Di zaman kerajaan Pakatan Harapan, di era kepimpinan Tun Dr. Mahathir, di era Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan, di era Anwar Ibrahim menjadi kerajaan di Putrajaya selepas PRU14, berapa harga minyak petrol RON 95 yang dijual sehingga membebankan kos sara hidup rakyat, sehingga meningkatkan kos sara ekonomi kita, sehingga membebankan ekonomi rakyat. Harga RON 95 RM2.20 liter, tidak ada subsidi. Subsidi yang dijanjikan tidak ada. RON 97 paling murah dijual oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam keadaan krisis coronavirus, dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin campur tangan dalam harga pasaran global. Memang harga minyak dunia menurun dan semakin rendah, tetapi saya ingin tegaskan, ini adalah tindakan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menetapkan harga runcit mingguan kepada harga petrol dan diesel yang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Kerajaan Pakatan Harapan setiap minggu harganya naik dan tidak pandai turun. Kalau turun 1 sen, bukan 10 sen. Kalau naik 20 sen, 30 sen, 40 sen. Itulah penipuan Pakatan Harapan yang berjanji untuk memberi harga petrol RM1.50 1 liter, yang berjanji untuk memberi subsidi petrol kepada orang miskin dan masyarakat kelas pertengahan. Tetapi semuanya zero, cakap kosong. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini menjual harga petrol RON 97 RM1.55 1 liter sahaja. Minyak yang berkualiti zaman Pakatan Harapan RM2.50 1 liter. Kurang RM1 bosku. Dan apa kau nak komplain dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dalam keadaan harga minyak petrol dan diesel sangat murah? Kau jangan bangkang, kau cakap memanglah harga minyak dunia murah di zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, but this is a fact. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh jual harga runcit petrol dan diesel yang sangat murah berbanding dengan zaman kerajaan Pakatan Harapan yang menjual secara sengaja harga minyak petrol RON 95, RON 97 dengan sangat mahal tanpa ada subsidi. Harga minyak petrol RON 97 zaman Pakatan Harapan sangat-sangat mahal, sehingga orang miskin pun tak boleh beli minyak ni. Orang kaya aja boleh beli minyak tu. Tapi sekarang zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, duduk dalam rumah, kau nak pergi Giant kah, kau nak pergi Genting Mas kah, kau nak pergi Heroes kah, nak pergi Ion Mall kah, kau nak beli barang-barangan keperluan, sayur, ayam, ikan, udang, kau nak beli nasi apa-apa untuk kau beli beras kah, RON 97 ni kau boleh beli sudah sebagai orang miskin. RM1.55 1 liter. Kau pam RM20, RM30 penuh kereta kau. Kau pam RM5, RM4 pergi motosikal kau penuh. Kau belilah minyak mahal ni. Zaman Pakatan Harapan boleh beli kah? Zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Anwar Ibrahim tak boleh beli. RON 97 ni hanya minyak orang kaya yang boleh beli. Ini perkara yang aku tabik spring dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab dia betul-betul memahami masalah ekonomi rakyat. Kalau kau cakap hari ini, kawalan harga barang is very good from the government of Tan Sri Muhyiddin Yassin. Zaman Pakatan Harapan ada dia kawal harga barang, harga telur pun naik melambung. Harga apa lagi yang tak naik? Harga ikan, harga ayam semua naik. Tak ada yang turun-turun. Yang turun ialah kerajaan Pakatan Harapan tumbang tiba-tiba. Baguslah, itulah nasib sebuah kerajaan yang menipu rakyatnya. Itulah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menipu semua manifesto PRU14 tidak ditunaikan. Harga minyak petrol dan diesel mahal, tidak pandai turun. Kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat di zaman Pakatan Harapan tidak diselesaikan. Zaman PKP ni kita tidak ada kerja, kita kurang duit, tetapi harga minyak petrol dan diesel sangat murah. Dan saya ingin menyatakan, walaupun kita tidak bekerja, tidak ada pendapatan tetap seperti dulu, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat prihatin. Kerajaan yang menekankan kebajikan kepada rakyat, and this is a fact. Tidak ada sesiapa boleh menafikan benda ni. Sebab saya pun penganalisis politik bebas yang cukup kritikal dengan dasar dan polisi kerajaan. Kalau kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu bagus, cakap bagus. Kalau Pakatan Harapan itu tidak bagus, kita buat perbandingan dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita cakap tak bagus. Because this is the facts. Ini fakta, ini kebenaran, dan ini adalah bukti hakiki dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Harga minyak diesel sangat mahal di zaman Pakatan Harapan memerintah. Di zaman Tun Dr. Mahathir, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Mat Sabu, Khalid Samad yang hanya pandai bercakap hari ini. Berapa harga minyak diesel? Pada 26 Februari 2020, hari terakhir kerajaan Tun Dr. Mahathir, kerajaan Pakatan Harapan memerintah di Putrajaya, RM2. Harga minyak diesel zaman Pakatan Harapan RM2.18 1 liter, bosku. Sekarang harga minyak diesel turun lagi minggu ini. Bermula esok sehingga
1 Mei 2020. Bermula esok sampai 1 Mei. Kau mau tahu berapa harga minyak diesel hari ini? RM1.40 1 liter. Bukankah ini akan meringankan beban ekonomi yang pemandu-pemandu lori, syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat kecil, orang-orang yang masih beroperasi perniagaannya menggunakan minyak diesel? Kereta-kereta rakyat yang menggunakan minyak diesel, bolehlah dia isi penuh. Dia punya kereta tu, dia punya lori, dia punya van, apa-apalah yang pakai minyak diesel ni, dia boleh isi. Isi RM20 pun sudah penuh. Zaman Pakatan Harapan RM20 pun tak penuh untuk diesel. Apatah lagi RON 95. Kau isi RM20 tak penuh, tapi zaman Pakatan Harapan kau isilah RM20 penuh. Jangan kau bagi alasan kita tak boleh jalan juga, Jufazli, walaupun harga minyak petrol dan diesel murah. Ini bukan perdebatannya. Ini bukan dia punya isu. Kau tak berjalan kah? Kau berjalan kah? Itu bukan perdebatannya. Perdebatan pokok perbincangan adalah harga minyak petrol dan diesel zaman kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini jauh lebih murah dan sangat-sangat murah jika dibandingkan dengan kerajaan kaki penipu, kerajaan kencing-hancing seperti Pakatan Harapan. Pompang sana pompang sini. Dia cakap harga minyak petrol dan diesel akan murah di zaman kerajaan dia kalau kita tumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tetapi akhirnya kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan Perikatan Nasional, yang membuktikan komitmen mereka, walaupun mereka tidak ada manifesto, mereka berjaya menjual harga minyak petrol dan diesel kepada rakyat miskin, rakyat kelas pertengahan, kepada semua sektor-sektor ekonomi yang penting dalam negara Malaysia yang terjejas akibat krisis coronavirus ini. Memang duit tak cukup. Sebab itu kerajaan suruh kau duduk dalam rumah. Siapa cakap duduk dalam rumah ni tidak berjimat? Secara teori ekonomi, orang yang duduk dalam rumah tidak berjalan, kos ekonominya adalah sangat-sangat rendah. Saya duduk dalam rumah, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan menipu. Tak kiralah kau miskin kah, kau kelas pertengahan kah, kau sangat miskin kah. Kalau kau duduk dalam rumah, kurang kau punya perbelanjaan kos ekonomi. Dan sesiapa orang miskin, fakir miskin yang menyatakan bahawa kalau duduk rumah tu tak cukup makanlah, tak ada duit lah, penipu. Memang layaklah kau jadi miskin sebab kau penipu, tak pandai bersyukur. Ini saya punya hujah. Memang dari segi ekonominya, berkurung dalam rumah menjimatkan kos sesebuah keluarga. Kau tak perlu beli minyak berjalan jauh-jauh. Walaupun zaman sekarang ni minyak murah, kau tak perlulah gila mau melancong pergi luar negara kah, nak pergi shopping kah. Jimatlah. Sebab kau tak boleh shopping. Sebab kau hanya boleh beli makanan keperluan asas kau. Kau hanya boleh keluar bila yang perlu. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berpuasa. Apa masalah orang miskin seperti kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa dalam krisis coronavirus ni? Tak mati. Jangan cakap kau mati. Penipu. Tidak ada lagi dalam kes Malaysia ni orang kelaparan mati. Sebab kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi bantuan insentif keuangan. Bukan macam Indonesia, bukan macam Jepun, bukan macam Amerika Syarikat, bukan macam negara lain. Zero. Dia suruh rakyat dia berkurung dalam rumah, tapi tak ada bantuan. Tapi kau patut bersyukur. Kerajaan Malaysia antara negara yang terbaik, ranking nombor 1. Menjaga kebajikan rakyat dia, menjaga ekonomi rakyat dia, walaupun sedikit, tetapi dia berjaya menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia dalam tempoh 1 bulan sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. And this is a fact. Dan saya tabik spring dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cukup bijaksana, yang cukup cerdik, yang cukup genius, yang cukup rasional. Ini adalah era kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tuan-tuan dan puan-puan. Even if negara Britain kah, negara maju yang lain, kau tahu tak? Tidak ada macam negara Malaysia. Kau jangan cakap Jerman tu bagi bantuan banyak-banyak. Itu Jerman, itu pun Jerman, dia punya hospital pun ada masalah. Negara Switzerland, antara negara maju Skandinavia, masalah coronavirus dia pun banyak. Tapi Malaysia antara yang terkawal. Kerana Perintah Kawalan Pergerakan ini sangat berkesan untuk menyelamatkan nyawa lebih 32 juta rakyat Malaysia. Kita bukan mahu selamatkan nyawa ribuan orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin nak selamatkan nyawa kita semua. Kalau boleh yang mati tu pun boleh kasih hidup semula, kalau ikutkan dasar kerajaan Malaysia. Tapi apakan daya, kerajaan Pakatan Harapan gagal untuk mendepani krisis coronavirus ini di peringkat awal, sehingga mereka membenarkan semua pelancong-pelancong seluruh dunia masuk, terutamanya pelancong daripada negara China, tanpa ada kawalan immigration. Kalaupun mereka buat, sudah terlambat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu, saya kira sebagai kesimpulan, mana-mana pihak yang tidak tahu bersyukur dengan bantuan dan insentif keuangan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin,
Kalau kau tidak rasa cukup dengan bantuan keuangan ini, layaklah kau kebulur dalam bulan Ramadan, dalam krisis coronavirus ini, sebab kau tidak pandai bersyukur. Dan Tuhan tidak akan menolong orang-orang yang tidak tahu bersyukur ini. Kami orang miskin, kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur kerana keprihatinan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cukup mendengar suara-suara rakyat bawahan untuk KWSP boleh dikeluarkan bermula Mei 2020 untuk rakyat miskin, bujang, orang yang berkeluarga dapat bantuan prihatin, untuk bantuan basah itu diteruskan, untuk bantuan kebajikan diteruskan, NGO, semua pihak bagi bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan tentang duit untuk kita bekerja macam biasa. Terimalah hakikat ini. Ini ujian kita di bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mahu menguji kesabaran kita, mahu menguji tahap kesedaran kita sebagai manusia. Apakah kita tahan diuji oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk berkurung dalam rumah, untuk berpuasa di dalam rumah, untuk solat tarawih di dalam rumah? Bagaimana Allah menguji kita semua tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tuan-tuan dan puan-puan. Dan orang-orang yang tidak ada kesabaran nih, saya doakanlah di bulan Ramadan ini semoga anda semua mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kamu tahu usaha Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyelamatkan nyawa kita ini adalah usaha yang cukup-cukup murni, yang cukup-cukup baik, seperti dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Quran, bahawa menjaga nyawa setiap manusia adalah jauh lebih penting. Dan perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, tak kira apa agama sekalipun, semua agama mementingkan manusia untuk menjaga nyawa. So jangan buat-buat tidak faham perkara ini. Kau jangan mengaku Islam kalau kau tidak faham perkara ini, pakcik makcik. Kalau kau tidak sayangkan nyawa kau jangan mengaku sebagai Islam. Kau janganlah berpuasa di bulan Ramadan. Kau bunuh dirilah di tengah-tengah jalan raya. Tapi kau jangan salahkan Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak tolong kau. Kau jangan salahkan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia kalau tangkap kau pula, penjarakan kau. Sebab jangan hanya kerana kau, semua nyawa 32 juta rakyat Malaysia melayang kerana kau pentingkan diri sendiri, kerana kejahilan kau sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang tidak memahami matlamat dan hikmah daripada usaha Kerajaan Malaysia untuk membasmi wabak penyakit coronavirus. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabik Spring Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tabik Spring Perdana Menteri Kelapa Malaysia, tabik Spring yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang bekerja keras bersama doktor, bersama nurse, bersama polis, bersama tentera untuk menjaga nyawa 32 juta rakyat Malaysia, agar selepas ini kita boleh berhari raya seperti biasa, menyambut bulan Ramadan seperti biasa, dapat menyambut tahun baru Cina seperti biasa, dapat menyambut tahun Deepavali seperti biasa, supaya kita boleh bekerja seperti biasa. Kejayaan pada masa hadapan memerlukan pengorbanan masa kini, pakcik-makcik. Untuk negara ini maju, untuk masyarakat Malaysia itu maju, kita perlu ada kesedaran untuk menjaga nyawa dan kesihatan kita terlebih dahulu. Kalau kita fikir duit dan mahu bekerja seperti robot 24 jam, ini adalah nilai-nilai masyarakat yang tidak bertamadun seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Indonesia. Checkmate and game over. Terima kasih rakyat Malaysia. Salam Ramadan Karim. Ramadan Mubarak. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih.